Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fadil Tuan Imam, Tuan Bila, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini dapat lagi kita bersama-sama untuk meneruskan kuliah kita di dalam kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat kita amalkan apa yang kita faham, apa yang telah kita baca, kita fahami, untuk kita menelusuri jalan dakwah Nabi SAW, untuk kita menelusuri sunnah Nabi SAW. Kita nak menjadi kasih Nabi SAW, maka kita baca hadis-hadis baginda SAW untuk kita hayati, untuk kita renungi dan untuk kita amalkan. Banyak perkara dalam kehidupan kita ini sebenarnya telah dipandu oleh Nabi SAW, boleh kita amalkan. Yang bukan boleh saja, dan ada yang memang perlu, wajib kita amalkan. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa berada di bawah petunjuk sunnah Nabi SAW dengan kita rajin membaca hadis-hadis Nabi SAW. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, hari ini kita sambung hadis yang ke-13 dalam bab Al-Mujahadah. Betul ya? Hadis 13 dalam bab Al-Mujahadah. Baik. An Abi Abdullah wa yuqalu Abu Abdurrahman Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul alaika bikathratis sujud fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'ah. Rawahu Muslim. Dari Abu Abdullah, juga dikatakan dengan nama Abu Abdurrahman, iaitu Thauban, iaitu hamba sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, jadi Abu Abdullah ini, bila dia kata orang ini adalah siapa? Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah hamba sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita di Malaysia guna perkataan maula, kan? Maula untuk anak angkat. Contoh, siap kita ambil anak angkat, maka dia ini adalah maula kepada apa, dia tak guna bin ataupun binti, maula. Saya tak pastilah sama ada tepat ataupun tidak. Kerana maula itu diterjemahkan juga sebagai hamba. Saya wallahu alam, adakah terjemah itu tepat ataupun tidak. Jadi mungkin adalah pembincangan pendapat-pendapat itu, maka membolehkan. Kerana dulu bila tidak dibezakan anak-anak angkat ini, maka dia akan ada pelbagai perkara yang tidak baik. Anak angkat ini bila tak dibezakan, letak juga bin kepada siapa. Saya ambil anak angkat bin Mahmud, maka anak itu mengingatkan memang anak yang betul-betul. Maka kat situ, pertama dari segi, kita lihat dari segi aurat. Contohnya dari segi aurat antara ibu bapa dan anak angkat. Kemudian nanti warathah, dia tidak berhak mewarisi sebagaimana orang lain, anak-anak yang lain. Tetapi di situ dia boleh mendapat bahagiannya dengan cara apa? Diwasiatkan dahulu, tidak lebih daripada 1/3. Contoh wasiat, anak angkat ini berapa. Contoh ada harta yang seberapa, maka awal-awal lagi untuk anak angkat dah diberikan wasiat dulu. Kemudian yang lain-lain adalah melalui faraid. Jadi ini keadaan-keadaan yang perlu difahami. Dan kemudian kadang-kadang anak angkat itu bila nak berkahwin, mencari wali, ketika nak kahwin barulah tahu. Jadi tuan-tuan, banyak perkara-perkara yang perlu difahami, diperhalusi bila mengambil anak-anak angkat. Dulu orang tak berapa kisah.
Jadi bila tak berkisah, kenapa tak berapa ada ilmu. Jadi dia buat anak tu sama je. Kasih sayang boleh sama. Sayang sama, kita kena adil beri kasih sayang, kita ambil anak angkat. Kasih sayang kena sama, tetapi dalam beraurat kena jaga. Melainkan anak angkat itu telah menjadi anak susuan. Anak susuan, maka aurat dia, pergaulan dengan adik-beradik yang lain, maka itu akan menjadi bagaimana anak-anak kita, tetapi dia tidak sama dari segi warasah saja. Warisi harta pusaka dan sebagainya, itu tidak boleh, masih lagi dia sebagai anak susuan. Jadi bila sebut tadi, ini bukan dalam, tak berkaitan pun dengan bab malam ini. Malam ini bab mujahadah. Bila sebut tadi maula itu, saya yang digunakan dalam istilah hari ini, bila kita daftar dengan jabatan pendaftaran, anak itu dipanggil, orang ini si fulan maula Mahmud contohnya. Ya. Jadi Abu Abdullah ini, iaitu Abu Abdurrahman, iaitu Thauban, hamba saya Rasulullah SAW, katanya, dia kata apa? Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaklah engkau memperbanyakkan sujud. Hendaklah memperbanyakkan bersujud, sebab sesungguhnya engkau tidaklah bersujud kepada Allah sekali sujudan, melainkan dengannya itu Allah mengangkatmu satu darjat, dan dengannya pula Allah menghapuskan satu kesalahan dari dirimu. Alaika bikathratis sujud, itu pesan Nabi SAW. Hendaklah kamu ini memperbanyakkan sujud. Banyakkan sujud. Maksudnya apa? Bukan sujud aja. Sujud ialah banyak sujud tilawah, sebagainya, sujud syukur. Tapi yang dimaksudkan juga dengan banyakkan sujud adalah perbanyakkan solat. Kerana bila kita kata sujud, ia adalah salah satu daripada perlakuan solat. Jadi kalau dia kata hendaklah kau banyakkan diri, kan diri aja pula. Berdiri. Banyakkanlah diri. Tak kena kan? Jadi banyakkan sujud. Di samping sujud-sujud yang sunat itu, dia juga bermaksud kepada memperbanyakkan solat. Banyakkan solat. Solat-solat sunat. Bagaimana kita baca dalam hadis-hadis Nabi yang lepas, bagaimana baginda Nabi SAW banyakkan solatnya, dan kemudian memanjangkan solatnya. Panjang solatnya. Bukan bila solat jadi imam untuk solat jemaah ni panjang sungguh. Tapi solat sunat pendek pula. Tak. Jadi yang dimasukkan Nabi itu solat-solat sunat, maka Nabi panjangkan. Dan kemudian pesanan dalam ini memperbanyakkan sujud. Kenapa? Dia kata sebab sesungguhnya engkau tidaklah bersujud pada Allah dengan sekali sujud itu. Dengan sekali sujud itu Allah akan mengangkat darjat kita satu darjat dan menghapuskan kesalahan kita satu kesalahan. Tiap kali kita sujud itu Allah angkat kita darjat, kemudian hapus satu kesalahan. Dalam masa nak datang masjid tadi begitu juga. Lepas selesai berwuduk, kemudian kita keluar rumah, tiap-tiap satu langkah Allah Ta'ala ampunkan dosa, naikkan satu darjat, ampunkan dosa, naikkan satu darjat, langkah-langkah itu. Sampai ini bila solat pun begitu juga. Sekali sujud, hapus dosa, naik darjat, hapus dosa, naik darjat. Jadi banyaknya darjat orang yang beramal ini. Tinggi darjatnya si Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu hendaklah beramal ini dengan ilmu, bukan beramal saja-saja ikut orang, beramal dengan ilmu. Beza. Baik. Jadi ayat hadis ini masih lagi di dalam bab mujahadah. Kadang-kadang orang hilang punca. Apa kaitan dengan bab mujahadah? Banyak sujud. Bersungguh-sungguh. Yalah, banyak sujud, kena bersungguh-sungguh mujahadah. Mana ada orang yang malas nak memperbanyakkan sujud? Kita kena mujahadah sungguh-sungguh. Memperbanyakkan amalan kita, bermujahadah memperbanyakkan solat kita. Maka itu kena mujahadah. Bukan senang. Bunyi macam senang, banyakkanlah solat. Solat fardu tu pun dia kata mujur. Ada pula istilah kata mujur. Dapat. Maknanya kalau setakat solat fardu, dia bukan gitu. Bukan setakat solat fardu. Maknanya pesanan ini bila kata memperbanyakkan sujud, banyakkan juga dengan
solat-solat yang lain, solat-solat nawafil, qabliyah, ba'diyah, solat witir, tahajud dan sebagainya. Baik, hadis yang seterusnya. An Abi Safwan Abdullah bin Busrin Al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi man tala umuruh wa husna amaluhu rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Daripada Abu Safwan iaitu Abdullah bin Busr Al-Aslami radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang usianya dan baik kelakuannya. Baik-baik manusia siapa? Orang yang panjang umurnya. Panjang umurnya dan baik kelakuannya. Bukan panjang umur saja. Ini kita minta panjang umur, tapi baik kelakuannya, akhlaknya baik. Dan baik amalannya. Wa husna amaluhu, dan baik amalannya. Kerana bila sebut itu kelakuan, dia lebih macam kalau kita faham dalam bahasa Melayu macam kelakuan ni akhlak, tingkah laku. Dia baik amalannya, maknanya amalan itu baik. Sama dia amalan akhiratnya, amalan dunia itu baik. Jadi ini sebaik-baik manusia orang yang panjang umurnya. Maknanya ada hadis Nabi. Panjang umur itu sebaik-baik manusia orang yang panjang umur dan baik amalannya. Ada orang yang panjang umur saja, amalan itu tak berapa baik. Jadi kita mohon pada Allah SWT supaya kita ini panjang umur dan baik amalannya. Boleh mohon. Ada orang tanya, boleh ke Ustaz mohon panjang umur? Boleh? Boleh. Tak menjadi kesalahan. Kan Nabi doakan Anas bin Malik, Nabi doa Allahumma tawwil umrahu, ya Allah panjangkanlah umurnya, wa akthir malahu waladahu, dan banyakkanlah hartanya dan anak penaknya, wa adkhilhul jannah, masukkan dia dalam syurga. Maknanya Nabi pun doakan supaya orang itu panjangkan umurnya. Jadi kalau kita boleh doakan orang lain, kenapa tak boleh doakan diri sendiri? Itu Nabi doakan orang lain, tak kita boleh doakan. Ya Allah panjangkanlah umurku. Jangan panjang umur saja. Panjang umurku dengan keberkatan, amal-amal yang soleh, sihat, supaya dapat melakukan amal soleh. Begitu keadaannya. Panjangkan umurku dan sihat, boleh melakukan amalan. Ya? Jadi itu sebaik-baik manusia. Maknanya ada ganjarannya, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang seterusnya, An Anas radhiyallahu anhu qala ghaba ammi Anas bin Nadr radhiyallahu anhu an qitali Badrin faqala ya Rasulullah ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin la inallahu ashhadani qitalal musyrikin la yarayanna Allahu ma asna. Falamma kana yawmu Uhudin inkashafa al-muslimun faqala Allahumma a'tadhiru ilaika mimma sana' haula yakni ashabahu wa abra'u ilaika mimma sana'a haula yakni al-musyrikin. Thumma taqaddama fastaqbalahu Sa'd bin Mu'adz faqala ya Sa'd bin Mu'adz al-jannatu wa rabbil ka'bah inni ajidu rihaha min duni Uhud. Qala Sa'd famastata'tu ya Rasulullah ma sana'a. Qala Anas fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayfi aw ta'natan birumhin aw ramyatan bisahmin wa wajadnahu qad kutila wa mathala bihi al-musyrikun. Fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bi bananihi. Qala Anas kunna nura aw nazunnu anna hadhihi al-aya nazalat fihi fi ashbahihi minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi ila akhiriha muttafaqun alaihi. Qauluhu la yuriyanallah ruya bidhammil ya wa kasrir ra
ay la yuzhirannallahu dzalika linnas. Ruya bi fathihima wa ma'nu zahirun wallahu alam. Baik. Hadis ke-15 ini daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, pamanku iaitu pak cikku ya. Pak cikku iaitu Anas bin Nadar radhiyallahu anhu tidak mengikuti peperangan Badar. Hadis ini daripada Anas bin Malik. Pak ciknya pun nama Anas, tapi Anas bin Nadar. Mana nama-nama yang masyhur dalam kalangan orang Arab, antaranya Anas ya. Jarang, tak pernah dengar nama Paiman apa, tak ada lah Arab. Memang tak ada. Kalau ada tu dia bukan Arab. Paiman, Suparman tu tak ada, tu orang Malaysia je. Macam Indonesia. Baik ya. Jadi Anas tu antara nama. Pendek aja Anas. Orang kita suka nama panjang-panjang. Muhammad, Anas, At-Taufiq, Al-Hidayah. Oleh kerana anak juga Anas, tapi nak panjang. Muhammad Anas, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum. Dia panjang nama. Seronok nama anak panjang-panjang. Bin Parno kata. Dia kata apa? Anas bin Nadar ini tidak mengikuti peperangan Badar. Peperangan Badar ini peperangan yang pertama dalam Islam. Anas bin Nadar tak boleh ikut. Tak ikut peperangan itu. Kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak mengikuti peperangan yang pertama." Itu. "Ya Rasulullah, saya tidak mengikuti peperangan yang pertama yang Tuhan lakukan, memerangi kaum musyrikin." Anas bin Nadar katakan, Rasulullah SAW, saya tak dapat ikut peperangan yang pertama, itu peperangan Badar. Rasulullah SAW memerangi kaum musyrikin. Maka dia kata, la inillahu ashhadani qitalil musyrikin la yarayannallahu ma asna. Kalaulah Allah mempersaksikan saya, yakni menakdirkan saya untuk menyaksikan yang ini ikut dalam memerangi kaum musyrikin pada waktu yang akan datang. Kalaulah Allah Ta'ala mengizinkan saya untuk mengikuti peperangan kaum musyrikin pada masa yang akan datang, dia kata, nescayalah Allah akan memperlihatkan apa yang akan saya buat. Tu. La yarayannallahu ma'asna. Nescaya Allah akan melihat, mempersaksikan apa yang akan saya buat. Maksudnya sungguh-sungguh, ya Rasulullah, peperangan yang ini saya tertinggal, ya Rasulullah, saya tak dapat ikut. Kalaulah perangan akan datang, saya dapat ikut, Allah akan menyaksikan apa yang akan saya buat. Maknanya ada satu keazaman dalam diri Anas bin Nadar. Keazaman apa? Keazaman yang baik, kesungguhan. Maknanya dia akan melakukan satu perkara yang lebih. Kerana apa? Yang pertama, untuk menebus. Dia tak pergi dalam peperangan Badar. Yang kedua, memang kesungguhan dia untuk melawan kaum musyrikin pada masa-masa yang akan datang. Maka ketika pada hari peperangan Uhud, kaum muslimin menderita kekalahan. Ketika kan dia ada dua episod. Episod yang pertama itu awalnya nak menang. Nak menang. Tetapi apabila tentera-tentera memanah ini turun daripada Bukit Uhud untuk sama-sama mengambil harta ghanimah itu, rampasan perang itu, lalu Khalid Al-Walid telah membuat pusingan kat belakang Uhud tu kan. Dia telah membuat pusingan, pergi kemudian telah menyerang kaum muslimin. Ketika itu keadaan menjadi tidak tentu arah. Maka ketika itu dia kata, ketika kaum muslimin menderita kekalahan itu, Anas bin Nadar berkata, "Ya Allah, saya mohon keuzuran, yakni pengampunan padamu daripada apa yang dilakukan oleh mereka itu. Yang dimaksudkan ialah kawan-kawannya kerana meninggalkan tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Nabi." Maknanya mohon ampun ya Allah di atas apa yang dilakukan oleh kawan-kawannya, iaitu tentera-tentera berpanah yang telah tinggalkan pos mereka yang telah ditentukan oleh Nabi SAW. Dan saya juga berlepas diri. Maksudnya tak ikut campur tangan padamu daripada apa yang dilakukan oleh mereka. Yang dimaksudkan ialah kaum musyrikin yang memerangi kaum muslimin. Yang pertama diminta ampun, ya Allah, diminta ampun untuk siapa?
kawan-kawan dia yang meninggalkan tempat itu. Kita tengok akhlak sahabat ini. Minta ampun ketika itu. Bukan marah ketika itu. Kenapalah kau ni bodoh sangat. Kalau kita kan marah kawan kita. Macam tu. Kalau kau tak buat gini kan kita tak kalah. Kenapalah kau ni sepak penalti pun tak masuk. Puas kita maki. Macamlah kita main. Kalau kita sepak pun tak masuk juga. Dapat dosa percuma. Orang maki. Dah tak cukup dengan itu, tak puas hati masuk dalam Facebook, masuk dalam WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Jadi begitu keadaan. Bukan minta ampun. Ya Allah, ampunkanlah dia, ya Allah. Kerana dia tak menang kita. Agaknya macam itulah patutnya kan. Ini apa? Macam-macam kata. Kalau gol, seronok kan main. Bukan semua. Kalau habis semua gol lagi, siapa yang nak menang? Jadi itu keadaan. Kan akhlak sahabat Nabi begitu. Akhlak sahabat Nabi. Bukan salahkan orang. Kerana kau masak tak sedap lah, kita kalah. Contohnya. Kumpulan Masterchef. Tengok Masterchef juga Ustaz. Pasal saya tengok dah tak ada lagi dah. Masak dalam kumpulan. Akhirnya kalah kumpulan. Orang ni salahkan ni. Kerana engkau lah syarikat kita ini, syarikat kita gulung tikar. Salahkan orang aja. Tapi sifat sahabat ini minta ampun, ya Allah, minta ampun. Bukan pergi menyalahkan orang. Ketika ini bukan masa untuk menyalahkan orang lain. Ni akhlak yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Anas bin Nadar, dia minta ampun, ya Allah, ampunkanlah dosa sahabat-sahabat aku yang telah meninggalkan tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Nabi. Kerana mereka sangka dah menang ketika itu, dah boleh turun. Sedangkan Nabi pesan, jangan turun, apa-apa pun terjadi, jangan tinggalkan bukit ini. Tapi ialah, bila dah rasa dah menang, tengok orang lain pun dah ambil dah harta ghanimah, maka mereka pun turun. Dan kemudian dia berlepas diri daripada apa yang dilakukan oleh orang musyrikin. Maknanya dia tidaklah termasuk dalam golongan kaum musyrikin itu. Selanjutnya ia pun majulah. Dia pun terus maju, lalu Sa'ad bin Mu'az menemuinya. Ketika ini seorang sahabat yang lain namanya Sa'ad bin Mu'az pergi berjumpa dengan dia. Anas bin Nadar berkata, "Hai Sa'ad bin Mu'az, marilah menuju syurga." Itu kata-katanya kan. Hai Sa'ad bin Mu'az, marilah menuju syurga. Demi Tuhan yang menguasai Kaabah, iaitu Baitullah, sesungguhnya saya dapat menemukan bau harum syurga itu dari tempat dekat Uhud itu. Dia kata kepada Sa'ad Mu'az, wahai Sa'ad Mu'az, marilah kita menuju syurga. Saya dapat cium bau itu. Bau syurga itu. Dulu teringat ketika David Gorion, seorang daripada pemimpin Israel dulu, Yahudi, bila dia berdiri dekat sana, dekat Bethlehem sana tu, dia memandang ke arah Hijaz, iaitu Madinah, Mekah sana, Madinah. Dia kata apa? Inni asyummu raihata ajdadi fil Hijaz. Sungguhnya saya mencium bau-bau nenek moyang aku di Hijaz. Maksudnya apa? Dia berhajat juga, bukan setakat Palestin itu untuk dia takluk, tetapi juga sampailah ke Hijaz sana. Jadi tak boleh dibiarkan. Sebab itu kalau perjuangan sebenarnya, perjuangan rakyat Palestin itu bukan setakat membebaskan negara dia, menentang Yahudi, tetapi mereka juga sebenarnya mempertahankan supaya Yahudi itu tidak terus mara, maju ambil satu negara sampailah Madinah, Mekah nanti mereka kuasai. Jadi macam mana boleh sampai situ? Ayatnya tadi tu. Ayatnya tu jadikan teringat kata-kata David Gorion itu. Betul saya sebut David Gorion. Tuan-tuan angguk aja, entah ya tidak. Betul ya? Tak apalah, nama dia pun bukan nama ahli syurga. Tak betul pun tak apa. Jangan nama saya tak betul sudah. Baik ya. Dia kata apa? Saya mencium bau syurga dari tempat itu, Uhud itu. Macam itu sekali. Maka dia pun, Sa'ad berkata, saya sendiri tidak sanggup melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Anas itu, ya Rasulullah. Anas ni yang merawikan hadis ini iaitu Anas bin Malik, anak saudara Anas bin Nadar, berkata, maka kami tidak dapat menemukan kami dapat menemukan
dalam tubuh Anas bin Nadar itu 80 lebih pukulan pedang ataupun tusukan tombak ataupun lemparan panah. Kita menemukannya telah terbunuh dan kaum musyrikin telah pula mencabik-cabiknya. Mana kaum musyrikin telah bukan setakat bunuh ya, tetapi dia telah katuk-katuk lagi dengan pedang, mencabik-cabiknya. Oleh sebab itu seorang pun tidak dapat mengenalnya lagi. Maknanya mukanya pun habis ya, diperlakukan dengan teruk oleh kaum musyrikin. Tak ada orang kenalnya melainkan saudara perempuannya sahaja kerana mengenal jari-jarinya. Bayangkan, lebih 80 tusukan panah, lembing, pedang, lebih 80 dia kata pada tubuh badan Anas bin Nadar ini, sampai muka orang semua tak cam siapa dia, tetapi saudara perempuan dapat cam. Kenapa? Tengok pada jari-jari. Tengok jarinya cam. Ini jari Anas bin Nadar. Inilah dia, bukan orang lain. Tuan-tuan, Anas yakni perawi hadis ini berkata, kita sekalian mengira atau menyangka bahawasanya ayat ini turun untuk menguraikan hal Anas bin Nadar itu ataupun orang-orang seperti dirinya, iaitu ayat apa dia? Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara kaum mukminin itu ada beberapa orang yang menempati apa yang dijanjikan olehnya kepada Allah. Apa yang dijanjikan olehnya kepada Allah, sehinggalah kata dan sungguh-sungguh memenuhi janjinya itu. Di antara mereka ada juga yang menemui ajalnya sebagai pahlawan syahid, dan ada juga yang masih menanti-nantikannya, yang ingin mendapatkan kematian syahid, dan oleh sebab itu tidak mundur setapak pun menghadapi musuh. Itulah orang-orang mukmin yang tidak berubah pendiriannya sedikit pun. Baik, kita lihat ya di sini bagaimana Anas bin Nadar ini. Dan kita lihat sehinggalah Allah Ta'ala turunkan ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang berkenaan dengan Anas dan orang-orang yang sama dengan Anas. Sebab itu dikatakan dalam kalangan kaum mukminin itu ada berapa orang yang menepati apa yang janjikan mereka kepada Allah. Kan dia kata Allah Ta'ala akan menyaksikan apa yang akan aku lakukan. La yarayannallahu ma asna. Apa Allah Ta'ala akan menyaksikan apa yang akan aku lakukan. Maknanya dia telah berjanji dengan Allah Subhanahu Ta'ala, maka mereka menepati apa yang janjikan kepada Allah Subhanahu Ta'ala dan bersungguh-sungguh memenuhi janjinya. Ada yang mati sebagai pahlawan syahid, dan ada yang masih menanti-nantikan, maknanya menunggu, belum syahid lagi. Oleh sebab itu mereka tak mundur setapak pun menghadapi musuh. Tak mundur, terus saja. Maka itulah dia kata orang-orang mukmin yang tidak berubah pendiriannya sedikit pun. Baik, kita lihat sedikit keterangan. Anas bin Nadar ini mengatakan kepada Rasulullah SAW bahawa dalam peperangan yang pertama, yakni peperangan Badar, dia tidak ikut. Kemudian dalam peperangan kedua, yakni peperangan Uhud, ikut menyertai pasukan umat Islam melawan kaum musyrikin, kaum kafirin dan musyrikin. Kemudian ia berkata di hadapan Rasulullah SAW sebagai janjinya, andai kata ia mengikuti, nescaya akan menampakkan apa yang hendak dilakukan olehnya, atau Allah pasti mengetahui apa yang hendak diperbuatnya. Ia mengatakan sebagaimana di atas itu setelah selesai perang Badar dan belum lagi terjadinya perang Uhud. Ketika itu belum perang Uhud, baru habis peperangan Badar. Ini dia kata akan datang kalau ada perang lagi, aku akan pergi dan aku akan buat, aku akan lakukan, dia kata. Allah Ta'ala akan saksikan apa yang akan aku lakukan. Mana dalam dirinya ada satu ya. Maka dia kata apa? Ma asna. Allah Ta'ala akan menyaksikan ma asna, apa yang akan aku lakukan. Mengapa ia tidak berkata sahaja? Ini menghuraikan kalimah ma asna itu, apa yang akan aku lakukan. Menguraikan lafaz kenapa Anas bin Nadar ini menggunakan kalimah ma asna, apa yang akan aku lakukan. Kenapa dia tak berkata saja aku akan bertempur bermati-matian sampai titik darah penghabisan.
bagaimana yang biasa dikatakan oleh orang zaman sekarang ini. Kenapa tak kata saja, aku akan bertempur habis-habisan sehinggalah ke titisan darah yang terakhir. Begitu kan ayat sekarang. Kalaulah ya Rasulullah, kalau aku diizinkan untuk pergi berperang akan datang, aku akan bertempur habis-habisan sehinggalah titisan darah yang terakhir. Dia tak kata begitu. Tetapi ya Rasulullah, kalau aku diizinkan, maka Allah Ta'ala akan menyaksikan apa yang akan aku lakukan. Al-Imam Qurtubi dalam mengupas kata-kata Anas radhiyallahu anhu itu, dia kata ma asna'u itu menjelaskan yang demikian. Ucapan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu juga sekalian para sahabat Rasulullah SAW selalu mengandungi makna yang dalam. Anas radhiyallahu anhu misalnya dalam menyatakan janjinya akan mengikuti peperangan bila nanti terjadi peperangan lagi, dengan hanya mengatakan ma asna'u itu mempunyai kandungan bermacam-macam. Umpamanya, yang pertama dikatakan kalimah ma asna'u itu ia tidak memiliki sifat kesombongan dan ketakburan, ketakaburan, dan oleh sebab itu tidak mengatakan bahawa ia akan berjuang bermati-matian hingga hilangnya jiwa yang dimilikinya dan amat berharga itu. Orang yang sombong itu umumnya tidak menepati janji yang diucapkan. Kadang-kadang baru melihat musuh sudah lari terbirit-birit. Dahsyat ayatnya. Atau sebelum melihatnya saja sudah tidak nampak hidungnya. Dia tak kata aku akan berjuang. Orang macam ini, orang janji kosong ini, janji gini, biasanya dia kata tak betul pun. Nampak je musuh dah lari. Kencit-kencit. Tu. Indonesia kata terbirit-birit. Ataupun tak nampak dah. Tadi kata dia dulu. Kadang-kadang itu kalimah yang tak tepat. Orang selalu ungkapan-ungkapan tak tepat. Dia kata, Tuan di depan, kami sentiasa di belakang Tuan. Itu tak betul. Itu menunjukkan tak berjuang sama kita. Kalau dia sungguh-sungguh, Tuan di belakang, kami di depan Tuan. Maknanya dia mati dulu. Ini dia kata, kita kat depan, dia kat belakang. Maknanya apa-apa pun dia cabut kat belakang. Itulah yang mati kat depan. Tak berapa betul. Faham ni? Tahu ya aja. Faham tidak? Okey. Yang kedua, Anas radhiyallahu anhu sengaja memperkokohkan ucapannya sendiri dan benar-benar dipenuhi, diri dan jiwanya akan betul-betul dikorbankan untuk meluhurkan kalimat Allah, yakni agama Islam, dengan jalan melawan musuh yang sengaja menyerbu negara dan hendak melenyapkan agama yang diyakini kebenarannya itu. Dia maknanya dia kukuhkan ucapan dia, kuatkan ucapannya itu, maknanya betul-betul dia akan korbankan dirinya, jiwa raganya. Yang ketiga, ia hendak berusaha keras memenangkan peperangan dan mencurahkan segala daya dan kekuatannya tanpa ada ketakutan sedikit pun akan tibanya ajal. Sebab setiap manusia pasti mengalami kematian, hanya jalannya yang berbeza. Yang keempat, ia takut. Dia takut. Kenapa dia kata ma'asna? Allah Ta'ala akan menyaksikan apa yang akan aku buat. Dia kata dia takut kalau apa yang hendak lakukan tadi tidak memandai apa yang diucapkan. Sebab mengingatkan segala gerakan hati dapat saja berubah-ubah oleh Allah Ta'ala. Mungkin hari ini putih tetapi besok dah jadi hitam. Itulah yang dikhawatiri olehnya, sehingga semangatnya asalnya menyala-nyala tiba-tiba mengendur tanpa disedari. Ini yang keempat. Maksudnya kalau janji, kalaulah aku dibenarkan lagi, ada peluang untuk berperang, nescaya aku akan berjuang berhabis-habisan sehingga titik darah yang terakhir. Dia takut juga kalau janji begitu, tetapi bila nampak musuh, tak berapa pula, taklah berapa sangat berjuang. Maka kalimah yang digunakan itu, Allah akan menyaksikan apa yang aku perbuat. Taklah berjanji aku akan begini ya. Kadang-kadang macam orang minta kerja, kalau saya dapat kerja ini, saya sanggup tak makan tengah hari, kerja aja. Tapi baru pukul 12 dah lapar perut. Kat sini mana ada kantin? Saya tanya, bos, 15 minit boleh? Hari tu kata masa minta kerja sanggup tak nak makan. Kalau saya dapat kerja ini, saya sanggup tak naik gaji pun tak apalah, yang penting dapat gaji. Sanggup. Tapi kerja setahun, 2 tahun dah mula komplain. Minyak naik, gaji tak naik-naik. Minyak turun tapi tak turun-turun. Macam-macam. Jadi dia bukan macam itu.
Kadang janji kan macam-macam, bila nak dapat itu, bila dah dapat janji nak kahwin orang perempuan, kalau sanggup kahwin dengan dia, begini-begini janji, sanggup sehidup semati, gunung sanggup didaki, lautan sanggup direnangi, macam-macam janjinya. Tapi bila bersalin je terus hantar rumah mak mentua, kan tak betul tu. Itu sanggup sama-sama susah, terus hantar mak mentua, dia duduk sini, tak nak pula jaga. Itu kawan sini, tempat lain. Selanjutnya, setelah terjadi peperangan Uhud, ia menunjukkan perjuangan yang sebenar-benarnya sampai terciumlah olehnya bau-bauan dari syurga, dan akhirnya ia gugur sebagai pahlawan syahid fi sabilillah. Ini yang terangkan dalam ayat yang tadi itu, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Dan kalangan orang mukmin itu ada beberapa orang yang menepati janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita cerita yang dalam cerita yang lepas tu apa? Ada seorang sahabat itu yang tanya kepada Rasulullah, kan dalam bab yang lepas dulu. Tanya pada Rasulullah dalam peperangan Uhud ketika itu dia pegang berapa biji tamar yang dia sedang makan. Kemudian tanya, "Ya Rasulullah, kalau aku mati dalam peperangan ini, di manakah tempatku?" Fa aina ana ara'aita in kutiltu fa aina ana? Apa pendapatmu kalau aku mati, di manakah tempatku? Maka Rasulullah SAW jawab, fil jannah, dalam syurga. Maka dia pun terus melemparkan fa'alqa tamratin fi yadihi. Dia terus lemparkan tamar yang ada dalam tangannya, faqatala hatta kutil. Dia pun perang sehinggalah dia pun mati syahid. Itu keadaan para sahabat ridwanullah alaihim. Mana dalam perangan Uhud ini yang kita dapat lihat berapa siri kisah-kisah sahabat-sahabat yang mengorbankan jiwa raganya begitu sekali, sanggup mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam jihad yang sebenar, bukan macam hari ini ISIS ke IS itu itu telah menyalahi, sampai penggal-penggal kepala orang pula apa semua. Itu tak betul. Maka kena faham betul-betul tentang jihad itu. Baik, ada soalan? Kalau tuan-tuan ada soalan, dapat saya minum. Tak ada soalan pun saya minum juga. Tapi tak ada kopi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Betul lah tu. Dan soalan tu ada jawapan. Kalau kita hari ni, walaupun kita tak pergi perang, tetapi kita kena niat untuk mati syahid. Barang siapa tidak berniat itu, maka famata mitatal jahiliyah, maka dia mati sebagai orang jahiliyah. Itu ada hadisnya. Kita kena niat supaya kita diberi peluang oleh Allah SWT untuk mati syahid. InsyaAllah bila tiba ada keadaan tertentu kita mati syahid. Itu niat penting. Sebab tu tak ada agama dalam dunia ini yang menilai niat itu. Inilah Islam. Kerana apa Islam menilai niat? Kerana Tuhan kita adalah Allah. Allah ini maha mengetahui. Dia mencipta kita maha mengetahui. Hatta apa yang ada, yang kita zahirkan, tak zahirkan, semua tahu. Yang zahirkan tahu, yang tak zahirkan pun tahu juga. Tuan-tuan, niat apa? Ini tengah-tengah ni aku balik. Allah Ta'ala tahu. Contohlah. Itu tak tahu kan? Jadi Allah Ta'ala tahu. Niat tu. Orang perempuan pun boleh tanya hari ni. Disediakan mic hari ni. Ini ada kemajuan. Biasanya tak ada mic. Maka tak tanya. Hari ni ada mic. Kalau tak tanya juga penat, orang sediakan mic. Tapi tak apalah.
Kalau tak nak tanya pun pegang ajalah mic itu. Bawa balik. Baik ya. Lagi. Kita sambung lagi. Hadis yang seterusnya. Boleh reka-reka lah nanti soalan. Reka-reka pula. Cadang-cadang soalannya apa. Tapi jangan sibuk fikirkan soalan sampai tak dengar pula apa yang saya cakap ini. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amrin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ayatus sadaqah kunna nuhamilu ala zuhurina fajaa rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir faqalu mura'in bukan umara faqalu mura'in wa jaa rajulun akhar fatasaddaqa bi sa'in faqalu innallaha laghaniyun an sa'in hadza fanazalat alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum al-ayah muttafaqun alaih wa nuhamilu bidhammin nun wal ha al-muhmala ay yahmilu ahaduna ala zahrihi bil ujrati wa tasaddaqu biha. Daripada Abu Mas'ud iaitu Uqbah bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu katanya, ketika ayat sedekah turun, maka kita semua mengangkat sesuatu di atas punggung-punggung kita, di atas belakang kita, ala zuhurina. Bukan punggung lah, mungkin bahasanya punggung itu belakang kan. Jadi di atas belakang. Bila ayat sedekah tentang sedekah turun, maka kita semua mengangkat sesuatu di atas belakang kita. Untuk apa? Untuk memperolehi upah dari hasil mengangkatnya itu untuk disedekahkan. Tengok, sungguh-sungguh para sahabat ni. Turun ayat sedekah, buat kerja tambahan untuk cari sesuatu untuk disedekahkan. Turun ayat tentang pengharaman arak, habis semua ditumpahkan, mengalir, tumpah. Orang sekarang diharamkan arak, dia cari pula nama lain. Yang penting orang tak tahu itu arak. Dah bukan nama arak dah, dia kata ini namanya Carlsberg. Tak bunyi arak pun, bukan arak, namanya arak lah. Dia bukan Carlsberg, dia tak nama lain. Ni tak. Turun arak maka buang. Turun ayat tentang sedekah, masing-masing buat part time. Buat part time, angkat barang. Pasal apa tak ada harta nak sedekahkan, tapi Allah Ta'ala suruh kita bersedekah, maka masing-masing pikul barang dan sebagainya untuk dapat upah dari hasil mengangkatnya untuk disedekahkan. Kemudian datanglah seseorang lalu bersedekah dengan sesuatu yang banyak benar jumlahnya. Orang-orang sama berkata, maka dia kata faqalu, mereka pun berkata mura'in, menunjuk-nunjuklah itu, kan? Orang itu sengaja mempamerkan, memperlihatkan amalannya kepada sesama manusia, tidak kerana Allah. Perkataannya mura'in aja, terjemahannya punyalah banyak. Mura'in maknanya menunjuk, mempamerkan, memperlihatkan. Melihatkan apa? Melihatkan sedekahnya. Dia pun bagi, ini macam cerita apa? Alibaba ke? Yang kompak penyamun tu. Alibaba lah kan. Alibaba berjalan lapuk tu. Kasih apa, bila dia sedekah, mari sini. Maka kan banyak yang dia sedekah tu. Maka orang kata menunjuklah tu. Maka kalau kita sedekah macam tu, orang kata menunjuk. Siap bawa cek. Cek tu kecil, besarkan pula. Orang kata menunjuk. Kan macam-macam. Tak sedekah, orang kata kedekut. Kalau kata menunjuk pula, banyak, pasal banyak, orang kata menunjuklah tu. Orang amal kata menunjuk. Kemudian ada pula orang lain yang datang kemudian bersedekah dengan barang sesak. Sesak ni apa? Satu cupak. Satu cupak je. Mana sikit lah. Macam nak bayangkan cupak tu macam mana? Macam cerita Piramli tu jugalah, Alibaba tu. Satu bekas tu. Satu bekas tu. Tengok kan, memang tuan-tuan tak tengok TV lah ni. Asyik tengok kitab aja kan. Tengok kitab aja, sampai TV pun tak tengok. Satu cupak macam tu. Kurma satu cupak macam tu, orang pun tengok. Kalau kita kata duit emas satu cupak macam tu, banyaknya. Hebat. Ini kurma, satu bekas saja. Maka orang pun katalah,
sebenarnya Allah pastilah tidak memerlukan makanan sesak orang ini, satu cupak orang ini. Allah tak perlukan, dia kata. Allah Ta'ala tu maha kaya. Sikit sangat nampaknya. Tengok. Yang derma banyak, dia kata. Menunjuk derma sikit, dia kata, alah sikit nah. Dia orang tengah kumpul lah tu. Tengah pikul agak-agak lebih lah satu gantang kurma contohnya. Jadi tu, orang kita macam tu juga. Kan ada sahabat macam itu, dan ini keadaan manusia yang biasa. Manusia yang biasa. Kerana apa? Ketika itu para sahabat yang ini belum lagi perfect keadaannya. Dalam keadaan Islam itu masih lagi ada yang baru masuk Islam, tetapi semangatnya, maka nak bersedekah. Kemudian tengok orang bawa banyak, dia kata. Kemudian orang bawa sikit, kata. Keadaannya. Selanjutnya turunlah pula ayat. Lalu turunlah satu ayat. Ayatnya apa? Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Orang-orang yang mencela kaum mukminin yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan pula mencela orang-orang yang tidak mendapatkan melainkan menurut kadar kekuatan dirinya. Dan seterusnya ayat itu yang firman Allah, lalu mereka memperolok-olokkan mereka. Allah akan memperolok-olokkan para pencela itu, dan mereka yang berbuat demikian itu akan memperoleh seksa yang pedih. Orang ini Allah Ta'ala akan kata, orang yang tadi dia beri sedekah dengan sukarela, dan kemudian dia kata orang yang ini tidak mendapatkan melainkan menurut kadar kekuatan dirinya. Yang itu dia mampu, dapat cupak itu dia mampu. Kemudian orang-orang mencela mereka, memperolok, maka Allah Ta'ala dia kata Allah Ta'ala akan memperolok-olokkan mereka, para pencela itu, dan mereka yang berbuat demikian itu akan boleh siksa yang pedih. Kita nak lihat dalam bab mujahadah ini. Dalam bab mujahadah ini, yang pertama kita lihat kesungguhan mereka. Bila kata sedekah, yang pertama para sahabat ini, orang Islam ini sungguh-sungguh cari kerja yang boleh menyebabkan mereka mampu untuk bersedekah. Yang kemudian ada orang yang sungguh-sungguh bagi dengan harta yang banyak. Ada yang bagi setakat satu cupak, itu kerana apa? Itulah kemampuan mereka walaupun sedikit. Itulah kemampuan mereka. Maknanya sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu amalan. Tetapi situ juga untuk menangani, untuk merawati penyakit-penyakit yang ada dalam para sahabat. Penyakit apa? Penyakit-penyakit hati. Yang mereka tak tahu bahawa apa yang mereka lakukan itu salah. Dalam membuat baik, tetapi mereka ada suatu kesilapan, lalu ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa perbuatan itu adalah perbuatan dosa dan akan mendapat siksa yang pedih. Jadi yang pertama tadi, hadis yang sebelum itu juga kita lihat dalam bab ini mujahadahnya memang sungguh-sungguh bermujahadah, sungguh-sungguh. Jadi keadaan-keadaan itu adalah inilah yang dianjurkan oleh Islam ini. Dalam melakukan suatu amalan itu hendaklah bersungguh-sungguh. Wallahu a'lam bishawab. Ada apa soalan? Tak ada. Tak nak pakai mic, test mic tu. Bukan suruh azan. Kalau tak ada, cukuplah sampai sini, ya. Kalau sambung hadis itu panjang nanti. Panjang sangat. Sampai sini, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.